Itu gambaran pada tengah hari tadi tentang bagaimana saya kesian sekali lagi Yang Berhormat Dr. Mastura sekali lagi kena konyok dengan ahli daripada DAP. Dan bagaimanapun Mahkamah Persekutuan hari ini telah pun memutuskan bahawa Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang kekal sebagai ahli Parlimen Marang apabila keputusan sebulat suara yang ditetapkan oleh panel 3 hakim yang dipengusikan oleh Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak rayuan bekas calon Barisan Nasional Jasmira Osman bagi Parlimen Marang. Jadi reti sekarang saudara, Tan Sri Hadi Awang kekal lah sebagai ahli Parlimen situ sebab petisyen yang difailkan ditolak oleh mahkamah saudara. Jadi soal nak timbul kemudian tak adalah bahawa Marang tidak ada pilihan raya kecil. Tidak ada lagi diadakan jadi keabsahan Yang Berhormat Tan Sri Haji Hadi Awang kekal sebagai ahli Parlimen Marang saudara. Itu hari ini di mahkamah saudara. Bagaimanapun saudara, agak-agak menarik hari ini saudara, tiba-tiba saudara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah pun membuat laporan polis berkaitan tuduhan yang dipercayai dikeluarkan oleh Ketua Badan Pimpinan Parti Peribadi Bersatu Malaysia, Terengganu Datuk Razali Idris. Ini katanya lah saudara. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan laporan terbabit dibuat pada hari ini berikutan satu hantaran dalam aplikasi TikTok di atas nama pemilik akaun Wan Chin 11 yang memaparkan kenyataan Razali. Dalam kenyataan berkenaan, Razali telah mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau sewaktu majlis pelancaran jentera pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 10 November lalu. Saya dah bagi tahu saudara, pilihan raya kecil di Kemaman adalah medan untuk saling, medan untuk lontaran kata-kata caci hina. Menurut SPRM, bahawa mereka menyatakan bahawa jentera kerajaan, iaitu SPRM dan hakim, dikawal oleh kerajaan dan mereka telah mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan 4 pertuduhan ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan. Itu kata SPRM saudara. Jadi menurut kenyataan itu, SPRM memandang berat terhadap fitnah dan tomahan yang dilemparkan kerana ia boleh menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. SPRM adalah sebuah badan penguatkuasa yang diperkasakan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi dan peranan membentang rasuah dengan bebas dan profesional tanpa dikawal oleh mana-mana pihak. Jadi oleh demikian, SPRM berharap tindakan sewajarnya dapat diambil dengan segera terhadap mereka yang mengeluarkan dan menyebarkan fitnah serta tomahan tersebut. Problemlah Razali. Ini SPRM dah buat laporan polis. Bila membuat ini kiriman begitu, saya tak nak campur. Tapi sebab itu saya kata, pesta caci maki Hamon itu dah bermula di Kemaman. Lain tak ada modalnya, maki Hamon saja saudara. Akhirnya SPRM tak boleh lagi membiarkan saudara. Sebab itu saudara, saya bila hari ini saudara, sekali lagi saya mendengar kenyataan Ketua Armada. Ketua Armada dia kata dia mendakwa mempunyai bukti bergambar. Ada video dan komunikasi WhatsApp berkaitan dengan peranan individu yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada ahli Parlimen Pembangkang supaya beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah ahli Parlimen Macang itu mendakwa semua bukti berkenaan disahkan sendiri oleh ahli Parlimen yang disasarkan individu terbabit selain ia sudah dikemukakan pada pihak polis. Jadi justru itu beliau menyanggah kenyataan ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Syuhali Abdul Rahman yang menafikan sekeras-kerasnya wujud paksaan, ugutan dan sokongan ke atas 4 ahli Parlimen bersatu untuk menyokong Perdana Menteri. Ini pertelingkahan saudara. Ya, saudara. Jadi katanya ahli Macang dia kata apa yang kami laporkan pada polis dan kenyataan media semalam kerana kami punya bukti banyak. Banyaklah kami ada email, mesej, gambar, serta video berkenaan. Dan bagaimana mereka gunakan itu sebagai bukti, sebagai lampiran dalam laporan polis serta SPRM. Jadi beliau sekaligus menunjukkan beberapa bukti yang didakwa sebagai usaha individu berkenaan cuba mendekati ahli Parlimen Pembangkang khususnya daripada Bersatu.
Jadi saudara, ahli Parlimen Tanjung Karang turut menerima WhatsApp katanya untuk tawaran membuat hotel, buat resort di kawasan beliau. Di Sungai Besar, di Gerik, Kubang Pasu, Lumut. Itu umpamanya. Ini nama-nama begini adalah nama-nama yang sudah pun dikatakan bahawa mereka juga sedang mempertimbangkan. Sejauh mana mereka akan memberi sokongan, saya tak tahulah saudara. Jadi beliau, ahli Parlimen Macang tu menyebut nama-nama sebut. Saya kata lagi kuat kamu sebut, lagi cepat mereka melompat nanti. Sebab dia kata ahli Parlimen Tanjung Karang. Itu yang kononnya menerima WhatsApp untuk tawaran membuat hotel dan resort di kawasannya, Tanjung Karang. Kemudian ahli Parlimen Sungai Besar, ahli Parlimen Gerik, ahli Parlimen Kubang Pasu dan ahli Parlimen Lumut. Ini 5 orang saja. Yang sekarang ni banyak orang mengatakan 5 itu akan melompat dan sebagainya. Bila disebut benda begitu, apakah mereka tidak terperanjat? Jadi sebab itu dia mendakwa bahawa ugutan berlaku terhadap ahli parlimen yang ada kes siasatan SPRM. Bagi saya ini agak memalukan. Apakah mereka mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen tersebut mempunyai kes yang membolehkan mereka didakwa? Itu keadaannya. Caranya bagi saya tak matang lah, saudara. Sebab itu ahli parlimen macam itu walaupun dia menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas sisa politik Saudara Ibrahim, sebaliknya dia mendakwa bahawa beliau sekadar membacakan laporan polis. Dan semalam ahli parlimen Labuan Datuk Syuali, saya dipahamkan saudara, semalam Datuk Syuali telah pun membuat kenyataan bahawa beliau akan membuat laporan. Dia menafikan dan akan buat laporan serta akan membuat tuntutan mahkamah. Belum pun habis cerita Datuk Syuhaili daripada ahli parlimen Labuan yang bakal mengambil tindakan mahkamah terhadap ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Begitu juga dengan ahli parlimen Gua Musang. Saudara Azizi, dia pun mengatakan bahawa sedang mengkaji. Dia menafikan bahawa dia menerima sogokan. Dan sekarang ni saya lihat antara kalangan mereka, di kalangan sesama mereka, dalam Parti Bersatu saya bukan dengan PAS. Ada kalangan ahli-ahli Bersatu yang mereka ada yang bertanding. Waktu pertandingan itu mereka menggunakan logo PAS. Sebagaimana berlaku di Gua Musang, begitu juga di Jeli saya. Tapi saya nampak mereka itu sebenarnya ahli-ahli Bersatu. Saya melihat bahawa macam ada perbalahan yang begitu ketara. Dan di kalangan warga PPBM. Dah mula ada saman menyaman, tuduh menuduh. Dan tentulah benda ini agak memalukan mereka apabila mengatakan, dia ni dapat habuan. Sebab itu dia melompat. Kadang bagi saya lah, itu satu tuduhan yang agak serius. Tapi bagaimana kita biarlah terpulanglah pada ahli parlimen tersebut sama ada nak ambil tindakan ataupun tidak. Sebab saya nampak keadaan tuduhan itu agak serius. Memang serius apabila menuduh, saling tuduh menuduh. Contohnya tiba-tiba orang UMNO. Sama-sama UMNO kata, dia ni melompat kerana dapat ini habuan. Dan dia menafikan. Bila nafikan, bawa mahkamah. Sedangkan itu hari UMNO yang melompat. Itu hari dia terus keluar pun. Dah terus tidak lagi berada dalam hierarki UMNO. Tapi yang sekarang ni berlaku dalam PBM, maka saling-saling tuduh menuduh. Dan saya melihat kenyataan hari ini apabila disebut nama ahli parlimen Tanjung Karang, ahli parlimen Sungai Besar, ahli parlimen Gerik, ahli parlimen Kubang Pasu, ahli parlimen Lumut. Mereka-mereka ini adalah nama-nama ataupun yang diberi bayangan yang agak mudah untuk merasa rapuh untuk memberi sokongan pada Datuk Ibrahim. Saya rasa ini tak tahulah ahli parlimen Macang ni apa dia punya matlamat sebenarnya, saya tak tahu. Atau apakah dia nak membuat satu persiapan awal. Saya dah cakap dah dia dapat itu apa semua. Jadi mungkin. Tapi saya merasakan bahawa masa depan Parti Peribumi Bersatu semakin tenat. Dan saya dipahamkan akan ada lagi yang akan melompat ni saudara. Cuma kerana pilihan akta lompat parti ini tidak membolehkan mereka melompat. Kalau boleh mereka dah melompat dah. Sebab itu sekarang ni mereka sanggup melakukan tindakan menyaman. Apabila 3 ahli parlimen tu dia melompat dan minta kepada speaker dan disahkan oleh Datuk Ahmad Maslan semalam, pindah kerusi. Tidak lagi duduk di barisan pembangkang bersama dengan kumpulan pembangkang, tapi walaupun dalam kursi pembangkang, tapi dalam kedudukan orang bebas. Bila mereka bersedia untuk pindah, artinya secara terus terang mereka sudah bersedia untuk meninggalkan PBM. Itu 3 orang lah saudara. 1 belum lagi buat keputusan.
Dia kalau Kangsa belum lagi buat keputusan, tapi daripada 4 orang ni 3 orang. Dan bagaimana kalau ada 4 lagi menyeberang? Bagaimana 3 lagi akan menyeberang? Saya difahamkan ramai yang akan menyeberang. Kalau itu berlaku, besar kemungkinan Parti Pribumi Bersatu menghadapi suasana yang cukup tenat. Itu keadaannya lah, saudara. Saya tak mau tuduh lebih, saudara.